Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Bertemu kembali kita dalam sesi PDPR Fizik. Kali ini kita teruskan lagi dalam bab yang kedua, daya dan gerakan 1. Hari ini adalah dalam subtopik 2.4, inersia. Okey, dalam subtopik inersia, kamu mesti boleh menerangkan konsep inersia melalui contoh. Seterusnya, mengeksperimen untuk mengenal pasti hubungan antara inersia dan jisim. Dan seterusnya, mewajarkan kesan inersia dalam kehidupan. Okey, terdapat beberapa istilah penting dalam subtopik ini yang perlu dikuasai. Okey, pertama, maksud perkataan inersia. Seterusnya, menjelaskan konsep inersia dalam hukum gerakan Newton pertama. Inersia mempunyai hubungan dengan kuantiti jisim, boleh dibuktikan dengan eksperimen neraca inersia. Terakhir, terdapat beberapa situasi yang melibatkan inersia dalam kehidupan harian dan kesannya. Okey, perhatikan gambar 2.42 dalam buku teks kamu pada muka surat 52. Objek-objek yang pegun di atas meja kekal pegun walaupun alas meja di bawahnya disentap oleh penghibur itu. Kenapa objek yang pegun di atas meja kekal pegun walaupun alas meja di bawahnya disentap? Kejadian ini disebabkan inersia. Okey, apakah maksud inersia? Inersia ialah kecenderungan suatu objek untuk kekal dalam keadaan asalnya, sama ada pegun atau bergerak dalam garis lurus dengan laju malar. Okey, kecenderungan maksudnya satu sifat suatu objek untuk kekal dalam keadaan asalnya, sama ada terus pegun ataupun terus bergerak dalam garis lurus dengan laju malar. Okey, konsep inersia boleh dijelaskan dalam hukum gerakan Newton pertama. Hukum gerakan Newton pertama menyatakan bahawa suatu objek akan kekal dalam keadaan pegun ataupun bergerak dengan laju malar jika tiada daya luar bertindak ke atasnya. Jom kita lakukan aktiviti 2.6. Okey, rujuk buku teks kamu pada muka surat 52. Okey, masing-masing buat di rumah sendiri. Okey, dia punya eksperimen ni ataupun aktiviti ini adalah bertujuan untuk menunjukkan konsep inersia. Bahan yang diperlukan simple je, iaitu gelas berisi air, duit shilling dan sekeping cardboard nipis sahaja. Okey, susun bahan seperti gambar rajah. Okey, sentap cardboard tersebut secara mengufuk. Okey, sentap secara mengufuk dengan pantas ke sisi, tarik dia ke sisi, sama ada maksudnya tarik ke arah kita lah. Okey, tarik kita ke arah kita. Okey, sentap dengan laju. Okey, wow, magic kan? Duit shilling jatuh ke bawah. Okey, ia tidak bergerak mengikut arah cardboard tersebut. Kenapa ya? Keadaan ini disebabkan inersia. Duit shilling ini kekal dalam keadaan pegun, dalam keadaan asalnya. Sebab tu bila dah tiada cardboard, duit shilling tu masuk ke dalam gelas disebabkan oleh daya tarikan graviti bumi. Okey, kalau cardboard tu ditarik perlahan-lahan, ditarik slow je kan, tarik slow je. Kalau tadi saya tak dengan kuat, dia berjatuh ke bawah. Sekarang ni slow je, perlahan-lahan je tarik. Tak perlahan, apakah yang berlaku? Duit shilling tersebut tetap berada di atas cardboard.
Tarikan perlahan itu adalah daya luar yang bertindak menyebabkan ia tidak mematuhi hukum gerakan Newton pertama tadi. Okey, seterusnya sekarang kita bandingkan inersia bagi contohnya 2 biji bola. Okey, contohnya bola bowling dan juga satu lagi bola sepak. Bola yang mana lebih mudah untuk digerakkan? Bola yang mana lebih sukar untuk diberhentikan apabila ianya bergerak? Okey, cuba fikirkan dan tengok kepada persekitaran. Okey. Bola bowling mempunyai jisim yang lebih besar. Dia berat kan? Lebih kurang dalam 8 yang paling ringan ke berapa ya? 8, 9, 10 kilo sebiji bola. Jadi dia mempunyai jisim yang besar. Bila jisim besar, bila jisim bola bowling tersebut besar, maka ia sukar untuk digerakkan dan juga sukar untuk dihentikan. Manakala bagi bola sepak, jisimnya lebih kecil. Ya, kita katakan dia lebih ringan, maksudnya jisim dia lebih kecil. Maka ia lebih senang untuk digerakkan dan juga lebih senang untuk dihentikan. Okey, jadi bola bowling yang mempunyai jisim yang lebih besar, sukar untuk digerakkan dan dihentikan berbanding dengan bola sepak yang mempunyai jisim yang lebih kecil. Jadi, apakah hubungan antara jisim dengan inersia? Jadi, terdapat satu eksperimen sebenarnya dalam subtopik ini berkaitan dengan neraca inersia yang ringkas. Rujuk buku teks kamu pada muka surat 53 dan 54. Kita tengok sama-sama apakah yang terdapat pada muka surat 53 dan 54. Tengok di sini. Inference-nya. Inference inersia suatu objek bergantung kepada jisimnya. Hipotesisnya, semakin besar jisim suatu objek, maka semakin besar inersia objek tersebut. Jadi tujuan eksperimen ini dijalankan adalah untuk mengenal pasti hubungan antara inersia dengan jisim. Pembalik ubah yang dimanipulasikan adalah jisim plastisin. Kita boleh ubah-ubah dia. Nak buat berapakah dia punya berapa gram jisim yang kita nak gunakan. Bergerak balas, pembalik ubah bergerak balas, tempoh ayunan plastisin tersebut pada bilah gergaji. Ni plastisin kita gunakan. Ini plastisin kita gunakan, kita bulatkan, kita letak pada bilah gergaji, dikepitkan, diapitkan dengan gunakan apit G pada batang ataupun tiang, contohnya tiang meja ataupun tiang kerusi. Dia mesti dipasang secara dia boleh ayunkan secara mufuk, maksudnya boleh ayunkan ke kiri dan ke kanan. Kita tak boleh maksudnya letakkan gergaji ni secara atas tu. Bila letak atas meja, dia akan bergerak ke atas ke bawah kan. Bila dalam keadaan macam ni, dia tak tepat untuk neraca inersia yang ringkas ni sebab dipengaruhi oleh daya tarikan graviti. Jadi kita letakkan dia pada kaki meja supaya boleh berayun ke kiri dan ke kanan. Okey, prosedur kamu tengok pada muka surat 53 dan seterusnya. Kita ambil kuantiti tempoh ayunan bagi mewakili inersia. Kerana inersia bukan kuantiti fizik. Inersia tidak boleh dikira, dia merupakan satu sifat. Tapi kita wakilkan inersia kepada tempoh ayunan plastisin. Jadi tempoh ayunan plastisin ini boleh dikira bagi mewakili inersia. Jadi kamu tonton video eksperimen yang cikgu share selepas video PR ni.
keputusan eksperimen dicatat dalam jadual 2.7 pada muka surat 54 buku teks. Okey. Kita analisis data eksperimen ni seperti eksperimen ayunan bandu ringkas yang telah kamu buat. Dia punya graf dan sebagainya tu kan. Okey. Yang kamu dah buat tempoh hari. Jadi, eksperimen 2.2 ni menunjukkan bahawa inersia sesuatu objek mempunyai hubungan terus dengan jisimnya. Okay, kita dapat buat kesimpulan bahawa semakin besar jisim objek, semakin besar inersia objek itu. Okey, seterusnya. Aplikasi inersia dalam kehidupan, contohnya seorang angkasawan pergi naik roket ke angkasa lepas. Okay, contohnya angkasawan dalam kapal angkasa seperti stesen angkasa antarabangsa ISS berada dalam keadaan tanpa daya graviti sebab dia angkasa lepas. Bila angkasa lepas tadi daya graviti. Dalam keadaan ini hanya neraca inersia yang khas ni sahaja dapat digunakan untuk mengukur jisim seorang angkasawan. Okey, jadi gambar foto 2.6 dari buku teks kamu menunjukkan neraca inersia yang khas digunakan oleh angkasawan untuk mengukur jisim badan. Okey, tempoh ayunan seseorang angkasawan digunakan untuk menentukan jisimnya. Okey, jadi digunakan neraca inersia untuk mengukur jisim badan angkasawan. Okey, jadi kita recall balik apa yang telah dipelajari tadi. Okey, yang merupakan suatu kecenderungan untuk objek terus kekal dalam keadaan asalnya, sama ada terus kekal pegun ataupun terus kekal bergerak dalam garis lurus dengan ala jemalah. Okey, apa dia istilah tadi? Istilah tadi adalah inersia. Okey. Jadi, mari kita bincangkan situasi kehidupan harian yang melibatkan inersia. Okay, contohnya yang pertama, titisan air hujan pada payung dalam keadaan bergerak apabila payung diputarkan. Okay, kita putarkan payung selepas kita dekat hujan kan. Lepas kita dah pergi hujan, kita masuk dalam rumah contohnya, kita putarkan payung tersebut. Apabila payung, lepas tu kita bila dah putar, lepas tu kita pun hentikan payung tu secara tiba-tiba. Apabila payung berhenti berputar, inersia titisan air hujan akan menyebabkan titisan air terus bergerak dan meninggalkan payung. Jadi situasi pertama ini sama seperti contoh kucing, dia mengeringkan bulu badan dia dengan menggoncangkan badannya secara cepat. Digoncangkan badan kan? Jadi air pada bulu badan dia maksudnya dia terpisah daripada badan dia, jadi menyebabkan dia boleh mengeringkan badan dia dengan cepat. Ini adalah kerana titisan air yang terlekat pada badan cuba mengekalkan keadaan pegunnya apabila badannya digoncang. Titisan air terpisah dari badan dan jatuh ke bawah. Okey, seterusnya situasi kedua. Inersia penumpang pada sebuah bas, dalam bas akan cuba mengekalkan keadaan rehat ataupun keadaan gerakan asal. Contohnya, apabila bas itu bergerak ke hadapan secara tiba-tiba dari keadaan pegun. Contohnya kan, pegun, lepas tu pemandu bas tu terus dia start enjin bas tersebut, lepas tu dia pun tekan minyak dengan maksimum, contohlah. Okey, kita dalam keadaan yang terpinga-pinga contohnya kan, kita pun kita mungkin akan dalam kata dia terumbang ke belakang. Okey, kita mungkin penumpang mungkin akan terumbang ke belakang apabila bas yang pegun bergerak ke hadapan secara tiba-tiba, ataupun kita juga terumbang ke belakang apabila bas dalam keadaan laju yang malah, laju yang sama kan, laju sama tiba-tiba pun dia pun pecut. Bila pecut kita terumbang ke belakang. Manakala penumpang akan terbumbang ke hadapan apabila bas bergerak diberhentikan secara tiba-tiba. Contoh katakan bas yang dipandu di sebuah jalan raya,
tiba-tiba seekor kucing melintas jalan kan. Jadi pemandu pun dia break emergency kan. Kita pun yang kat belakang ni gung jatuh. Okey, terumpan ke hadapan. Okey, jadi penumpang berada dalam keadaan gerakan apabila bas itu sedang bergerak. Apabila bas itu berhenti secara mengejut, break emergency tadi, mungkin break emergency kan? Okey, inersia badan penumpang cenderung untuk terus bergerak ke hadapan. Ini menyebabkan badan penumpang terumpan ke hadapan. Okey, seterusnya situasi ketiga, kita tengok sos cili dikeluarkan dengan menggerakkan botolnya secara laju dan kemudian berhenti dengan mendadak. Okey. Sos dalam botol bergerak bersama-sama dengan botol apabila botol digerakkan. Inersia sos mengekalkan gerakannya apabila botol sos berhenti. Okey, seterusnya situasi keempat, lori tangki membawa bahan cecair. Okay, sebenarnya lori tangki ni sebenarnya binaan lori tangki ini dibahagikan kepada beberapa tangki kecil. Pembinaan ini bertujuan untuk mengurangkan kesan inersia cecair pada tangki yang cuba mengekalkan keadaan bergerak apabila lori berhenti secara mendadak. Kerana lori tangki minyak petrol ni mempunyai inersia yang besar sebab dia membawa minyak dalam tangki dia dengan dalam kuantiti yang banyak kan. Jadi tangki minyak tersebut dibagikan kepada beberapa bahagian berasingan dalam tangki tersebut bagi tujuan untuk mengurangkan impak inersia minyak petrol ke atas dinding tangki jika lori tersebut berhenti secara tiba-tiba. Okey, terusnya situasi yang kelima. Ni permainan roller coaster. Roller coaster kita tahu kan dia bergerak dengan kelajuan yang tinggi. Okay, dalam beberapa minit sahaja, dalam beberapa saat sahaja dah sampai ke satu tempat yang lain. Contoh dia boleh berubah arah secara tiba-tiba pada landasan dia. Okay, dia bergerak laju, banyak kali berubah arah. Jadi, inersia badan penumpang ni akan cuba mengekalkan keadaan asal dia. Sistem, dia punya kata, sistem tali pinggang keledar dalam gerabak memastikan penumpang kekal di tempat duduknya dan tidak terumpan keluar semasa perubahan arah dan laju gerakan. Jadi, kita diwajibkan memakai sistem keledar bagi melindungi penumpang daripada kemalangan. Kalau tak pakai tali pinggang keledar agaknya macam ni mati terus kan, jatuh kan sebab dia boleh dia punya gerakan dia naik turun ke bawah kan. Okey, seterusnya situasi keenam. Okey, melibatkan dalam kereta yang kita biasa naik kan, yang kita biasa tumpang dari mana ke mana. Okey, pemandu dan penumpang haruslah memakai tali pinggang keledar semasa berada dalam kereta. Tali pinggang keledar yang mengikat penumpang ni pada kerusi dapat menahan badan penumpang ataupun pemandu ke hadapan. Contohlah kalau band ni kan kita tak ikat pun dengan tali pinggang keledar ni, bila kita brake mengejut mungkin band ni akan terhumban ke bawah, tergolek ke bawah. Kan? Jadi sebenarnya apa yang berlaku apabila brake kereta ditekan secara mengejut, brake emergency, pemandu dan penumpang dalam kereta akan terhumban ke hadapan akibat inersia. Jadi perlu digunakan tali pinggang keledar yang disediakan dalam kereta, okay, untuk mengelakkan kita daripada terhumban ke hadapan dan juga tercedera. Okey. Jadi jom uji minda kita. Terangkan pemerhatian ini dengan menggunakan konsep inersia. Okay, yang pertama, contoh, terangkan mengapa kapal yang penuh dengan muatan mengambil masa yang lebih lama untuk berhenti. Okey, cuba terangkan secara saintifik. Kapal yang penuh dengan muatan mempunyai jisim yang lebih besar. Jadi inersianya juga lebih
besar. Oleh itu adalah lebih sukar untuk memberhentikan kapal muatan tersebut. Okey, begitulah seterusnya soalan 2, 3 dan 4 dalam situasi harian yang melibatkan konsep inersia. Contohnya, basikal, kita bawa basikal. Okey, apabila terlanggar seketul batu yang besar, kita mungkin terpelanting ke hadapan. Okey, ini disebabkan oleh inersia. Begitu juga dengan perabot yang dibawa dalam lori kan. Macam mana dibuat perabot tersebut? Diikat. Betul tu, diikat. Okay, supaya bila sampai dekat traffic light merah dan sebagainya kan. Okay, apabila lori tu berhenti, perabot tersebut berada tetap pada kedudukannya kan. Kalau tak diikat, apa terjadi pada perabot tu? Mungkin ditumbang ataupun bergerak ke belakang, ke kiri dan sebagainya, menyebabkan kerosakan pada perabot tersebut. Okay, soalan last sekali, soalan nombor 4. Mengapakah kita lebih senang, ni seronok kan, kita pergi pasaraya kan. Lebih senang menggerakkan troli yang kosong berbanding troli yang berisi barangan. Okay, bila dah banyak pilih barang, kita letak dalam troli. Bila makin lama makin banyak barangan dalam troli, makin susah kan. Kita nak tolak troli yang ada barang tu semasa membeli belah di sebuah pasaraya. Okey, yang ni macam biasa, sama lah kan sebelum ni kan. Kita kaitkan antara jisim, inersia dan kesukaran untuk menggerakkan sesuatu objek tersebut ataupun troli bagi situasi ini. Okey. Last sekali. Kita dah sampai, kita dah tiba di penghujung PDPR. Sebagai kerja rumah pada hari ini, kamu selesaikan latihan formatif 2.4 pada muka surat 57 dari buku rujukan kita, buku teks fizik tingkatan 4. Okey, siapkan nota dan latihan subtopik inersia ya. Okey, terima kasih semua. Bye.